Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Muhsin Majlis, pada semua ahli dan kuasa karya, tuan-tuan pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita membaca kitab Tajzid Aqrabul Hadith pada huruf hamzah yang pertama muka surat yang ke-7. Harfun hamzah, huruf Alhamdulillah. Hadis yang pertama, ati babal jannah yaumal qiyamah fa an taftihu fa yaqulu al-khazin man anta fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Rawahu Imam Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah, tibalah aku di pintu syurga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa an taftihu, terus aku pinta dibuka pintunya. Fa yaqulu al-khazin, maka berkatalah yang menunggu pintu syurga, al-khazin, man anta, siapa kamu? Fa aqulu, lalu aku berkata, Muhammad, aku adalah Muhammad. Fa yaqulu bika, kata penunggu itu, bika umirtu, aku ni diperintahkan untuk engkau, alla aftaha, tidaklah aku membuka, li ahadin, kepada siapa-siapa pun, qablaka, sebelum daripada engkau. Hadis ini adalah riwayat daripada Imam Ahmad, daripada seorang yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik tuan-tuan yang saya hormati, siapa orang yang pertama masuk syurga? Jawapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sampai di hadapan pintu syurga, Nabi tanya kepada penjaga, al-khazin, yang menjaga pintu syurga, bukalah pintu. Penjaga tu tanya pula, man anta, siapa kamu? Jadi malam ni kita dapat man anta menjadi dapat man anta mencukup. Apa hang belajar ni? Man anta, siapa awak? Malaikat tanya Nabi, kamu siapa? Takkan malaikat tak kenal Nabi Muhammad? Takkan malaikat tak kenal ni Nabi Muhammad? Takkan tak kenal. Tapi siapa Nabi? Malaikat tanya juga pada Nabi, pasal amanah, pasal tugas, pasal kerja. Tonton tengok dalam cerita Isra dan Mi'raj, kisah Isra dan Mi'raj. Setiap tingkat langit yang Nabi nak pergi tu, semua malaikat tak. Takkan dia tak kenal Jibril? Dia lepas palang smart tag juga, tak pun tak singgung, lepas gitu. Tak tahan. Siapa ni? Muhammad, ke bawah Muhammad. Tanya. Pasal apa? Pasal taatnya malaikat pada perintah Allah. Siapa nak lintas, siapa Nabi, tanya dulu. Kalau semua orang macam ni, tuan-tuan selamat. Kita hari ni tanya VIP nak mampu. Tak kenal apa? Minggu depan buka. Padahal tugas kita. Saya teringat dulu tahun 1988. Waktu tu sukan Olimpik dekat Seoul, dekat Korea. Siaran langsung dia tunjuk gambar pemimpin Malaysia melawat kamp sukan Malaysia ni. Dia pergi melawat.
Orang Korea tu, dia tahan pemimpin Malaysia. Saya tak sebut nama orang. Sebab saya tak pakai tag nama. Bayangkan tu. Satu orang jaga, pergi tahan hamba Allah ni. Sebab saya apa? Sebab saya tak pakai tag nama. Dah pakai apa maksud? Ni dia ni. Ni cerita Korea dulu waktu jadi sukan Olimpik dulu. Yang ni dia nak cerita kepada kita betapa amanahnya para malaikat, betapa mereka ni taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi kita buka lah pintu, man anta hang siapa? Muhammad. Dia kata aku tak pernah buka pintu ni melainkan hanya untuk engkau. Subhanallah, masya-Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, yang kedua yang Nabi nak cerita dalam hadis ni tentang kemuliaan Nabi. Baginda adalah orang yang paling bangga, paling ramai sekali pengikut umatnya di hari kiamat. Semua nabi-nabi berbangga-bangga dengan pengikut masing-masing, umat masing-masing. Tetapi Nabi Muhammad SAW cukup suka dengan kita. Pasal kita adalah yang paling ramai umatnya kepada nabi-nabi. Nak banding dengan nabi yang lain, nabi kita Nabi Muhammad, umat kita lah yang paling ramai sekali. Kebanggaan Nabi bagi kita. Pasal kita adalah umat Rasulullah yang paling ramai. Masalahnya kita bangga tak kita ni jadi umat Rasulullah? Yang tu yang jadi persoalan. Bangga ke tak bangga jadi umat Nabi Muhammad? Apa benda yang menunjukkan yang kita ni bangga jadi umat Rasulullah? Kita tonjolkan sifat Rasulullah dalam diri kita. Kita tonjolkan akhlak yang Rasulullah buat. Kalau boleh kita pun akhlak macam akhlak Nabi Muhammad. Kita laksanakan apa tuntutan yang Nabi Muhammad ajar, sunnah yang Nabi Muhammad tinggalkan. Itulah tanda yang kita ni bangga, kita ni bersyukur, kita ni jadi umat Nabi Muhammad. Tapi apalah maknanya tuan-tuan? Kita ni dengan Nabi Muhammad tak kenal dengan sunnah Nabi, kita rasa tak apa nak sesuai. Pelan-pelan tolak sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni boleh buat penyakit. Sunnah Nabi ni kalau ikut lagi dapat penyakit. Tapi nak di hari kiamat nak jumpa Nabi minta syafaat. Di hari kiamat nak jumpa Nabi, nak minum telaga Kausar, nak minta air telaga Kausar. Tak malu ke tuan-tuan? Besok sampai di hari kiamat malaikat cabut kita bil lontar jejok, bil lempak jejok. Tak malu. Nabi kata, hai tu umat aku tu, hang lempang siapa? Muhammad, kamu tak tahu lepas kamu mati, puak-puak ni buat benda kamu tak nak buat. Depa ni duk buat benda hak kamu tak nak buat. Sebab tu dilempar jejok. Jangan duk hafid dengan telaga Kausar. Soalan yang kita kena tanya pada diri kita, dapat tak tuan-tuan kita ni minum air telaga Kausar Nabi SAW? Kalau perangai kita macam ni, dengan tak sayang pada dia, boleh ditukar sunnah lain pula. Duk kata hak lain lebih bagus daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau kita ikut Nabi ke, kita tak ikut Nabi ke, Nabi Muhammad dah ahli syurga. Ni hadis-hadis kita baca. Tak ada orang yang malaikat buka pintu syurga mula-mula sekali, nombor awal sekali, melainkan hanya untuk Nabi. Maknanya Nabi Muhammad abang dia dah ahli syurga lah. Kita ikut dia ke, kita bantah dia ke, dia ahli syurga. Yang tak tentu lagi kita. Jadi kalau orang tanya pada kita, hang nak ikut apa? Aku nak ikut orang yang dah garanti masuk syurga. Siapa yang garanti masuk syurga? Jawab. Tak boleh jawab. Nabi Muhammad SAW. Dia jawapannya. Dah ni kita duduk keliru, aku duduk keliru lah. Aku duduk keliru ke siapa? Dah ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni. Nak lagu apa? Aku ikut orang yang tak boleh masuk syurga. Siapa dia orang yang dah boleh masuk syurga? Orang yang dah confirm masuk syurga adalah Nabi Muhammad. Kalau gitu aku ikut dia. Apa jalan dia, apa cara dia, aku ikut. Mesti betul lah. Takkan dia masuk syurga kalau dia salah. Yang tak betul, yang tentu salah kita. Pelik tuan-tuan. Yang tak tentu masuk syurga, tak mau ikut orang masuk syurga. Pelik.
Yang belum tentu masuk syurga bersungguh-sungguh nak ikut orang yang belum tentu masuk syurga. Salah. Orang yang nak confirm masuk syurga Nabi Muhammad, baik ikut dia. Sebab tu ada orang ikut Nabi sebiji. Rambut cara Nabi, janggut cara Nabi, duduk cara Nabi, jalan cara Nabi, makan cara Nabi, tidur cara Nabi, semua cara Nabi. Ibadat cara Nabi, muamalah cara Nabi, nikah cara Nabi, bekerja dengan cara Nabi. Sebab apa? Sebab aku nak bawa ikut orang yang masuk syurga, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai potong kuku pun ikut cara Nabi. Kita main belasah, main potong kuku, main gigit jari, menggigit kuku sampai dengar potong gigi, dah potong jatuh ke kapet. Mai hamba Allah sebab dia was jadah, dia naik atas was jadah melekat. Taman kita ni tuan-tuan. Jadi kalau kita nak selamat, kita ikut orang yang dah confirm masuk syurga. Orang itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lepas titian sirat, dia lepas telaga Kausar, baginda lepas segala bendanya dan dia masuk syurga. Kita pun nak jadi lepas macam tu juga, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Walaupun kita dikerak lapan sekalipun, aku tetap nak ikut Nabi Muhammad. Pasal jalan yang dia bawa ni confirm betul. Hadis yang pertama. Baik. Yang kedua, itil ma'ruf. Bunyi bacaan, bukan itil, walaupun dia ada hamzah. Bunyi dia i. Hamzah tu bunyi lagu mana? Kalau disambung daripada sebelum dia, dia wujud hamzah. Terpaksa kita mula pada huruf alif di situ, maka hamzah dia tak dibunyi. Dia tak boleh dua alif dengan hamzah dalam satu perkataan. Dia tak boleh baca itil. Dia tak tahu kalau kita baca Quran tajwid lah, dia baca itil. Sebab apa i? Sebab bawah pada hamzah tu rumah ya. Itil ma'ruf kalau kita baca tajwid. Wajtana bil munkar wanzur ma yu'jibu udhunaka an yaqula laka al-qawm idza kunta min 'indihim fa'ti wanzur alladhi takrahu an yaqula laka al-qawm idza kunta min 'indihim fajtan. Rawahu al-jamaah. Baik, itil ma'ruf, datangkan kebaikan. Al-ma'ruf, baik. Bawa kebaikan, bawa ke ma'ruf. Wajtani bil munkar. Dan kata dia lagi, yang mana munkar itu hendaklah kamu jauhi. Wanzur ma yu'jibu, dan hendaklah kamu fikir, dan hendaklah kamu telek terlebih dahulu apa yang kamu nak cakap. Ma yu'jibu udhunaka an yaqula lakal qaum, hendaklah kamu bertutur dengan perkataan yang mana suka dan manis telinga engkau mendengarnya. Idza kunta min 'indihim fa'tihi, ditakdirkan kalau pertuturan itu pada kamu ketika kamu berjauhan daripada penutur. Wanzuril ladzi takrahu an yaqula lakal qaum idza kunta min 'indihim fajtanbih, maka pertuturan itu hendaklah dikeluarkan, dan sebaliknya begitulah juga. Rawahu al-jamaah. Baik, hadis ini nak cerita apa? Pertama, itil ma'ruf, tolong bawa, tolong buat benda ma'ruf. Ma'ruf benda baik. Nabi pesan pada kita apa dia? Tolong kerjakan benda yang baik, perbuatan yang baik. Nabi pesan apa-apa benda yang baik tolong buat. Tadi ada budak ambil wuduk kat luar. Dia kata kat saya, pakcik ni cincin pakcik kan? Saya pun tunjuk cincin saya ada cincin kan? Tu cincin siapa? Mana saya tahu. Dia bagi kat orang masjid, suruh dia simpan. Siapa ada cincin dia ambil. Dia simpan cincin tu tak tahu lah. Dia pergi kat tempat. Mai tanya kat saya, pakcik ni cincin pakcik kan? Nampak sangat tua, saya panggil pakcik. Saya tanya pakcik panggil tok lagi tua.
Kita sembunyi benda hak jatuh tu pun, kita tolong simpan sat, itu pun benda baik. Untuk tengok dompet orang tu malah payah. Saya banyak jauh lah, banyak pergi dari situ. Ambil, pergi bagi kat kita kuasa ni ada tak ni, dompet kau hilang. Itu pun kebaikan. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak kebaikan. Yang paling kecil sekali apa? Jumpa paku, jumpa batu, jumpa kayu tengah-tengah jalan tu, tolong selamatkan orang daripada batu paku tadi pun, itu dah dikira sebagai sedekah. Kalau yang tu pun rasa berat sangat, senyum pun dah dikira sedekah. Tu pun dah nama baik. Senyum pun dapat baik dah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok satu orang nak bangun sekali lagi ni, kawan jenis sikit pinggang. Nak bangun tu kena tekan kat kapet tu, main gagal kat dinding dulu, baru boleh tegak. Tegak tu pula tak boleh jalan terus, kena diam, baru boleh ponok. Tuan-tuan tolong angkat dia, tuan-tuan tolong jadikan badan tuan-tuan di tempat dia bersandar pun dah kira baik. Sebab ada orang yang sakit pinggang ni tu, nak bangun Allah. Sebab tu Tok Imam kena fikir juga makmum. Dia baca ayat panjang 2 muka 1 rakaat, teriak makmum. Aku tak main dah masjid ni. Kena fikir apa nak bangun macam mana. Jangan laju sangat, jangan cepat sangat. Ada tu imam hak rukuk lama, sujud pun lama. Dia tak tahu orang tua ni sujud lama pun tertentu. Ini luas dia nak perong ketuk pula. Itu pun dikira kebaikan. Punyanya banyak makna kebaikan ni. Bukan setakat wakaf. Benda hak baik ni tuan-tuan, kalau sebut tentang wakaf saja, kita ada sebut ilmu yang dimanfaatkan, ilmu sedekah jariah, doa anak yang soleh. Tapi jarang kita sebut yang dapat pahala berpanjangan tu apa? Al-Quran, mushaf yang diwakafkan. Tuan-tuan letak Quran di masjid, di surau, orang duk baca Quran, berpanjangan pahala. Kita letak pada Mahat Hafiz, budak-budak berusun Quran sampai koyak. Tuan-tuan tahu tak, budak-budak hafal Quran ni tuan-tuan sampai koyak. Duk buka silap. Yang tak di masjid ni tak buka 10 tahun. Yang buka anak-anak. Bahagia orang baca. Saya suka lepas sembahyang subuh tu imam ambil Quran, makmum ambil Quran, baca semuka. Habis sembahyang, balik. Habis baca Quran, balik. Baca sikit-sikit. Wa basyiril ladina amanu, makmum pun ikut. Wa basyiril ladina amanu wa amilus shalihat, makmum pun ikut. Wa amilus shalihat. Sehari semuka, setahun habis 30 juz. Kalau rajin dia ikut imam, baca makna pula terjemahan. Tiap-tiap kali subuh. Saat lagi main sembahyang zuhur, habis sembahyang zuhur surah Waqiah. Saat lagi habis sembahyang asar, saat lagi baca ulang surah Al-Mulk. Ni tuan-tuan dah ada ni surah Al-Mulk. Kan yang banyak kita duk baca ni tuan-tuan ni dapat pahala ni. Termasuk yang dapat pahala berpanjangan tu apa? Tuan-tuan sediakan wakaf, tempat orang duk menunggu baik, duk tunggu orang buat kerja, duk tunggu, dapat pahala berpanjangan. Termasuk yang dapat pahala berpanjangan mengairi sungai, longkang, parit, dapat pahala yang berpanjangan. Tuan-tuan kiaskanlah macam-macam. Itil ma'ruf, bawa kebaikan, buat kebaikan. Wajtanibil munkar, dan jauhilah kemungkaran. Nombor 2 pesan Nabi, wajtanibil munkar, jangan buat benda munkar. Sikit pun tak mau, sebab kita takut dia jadi berpanjangan. Dulu ramai orang mengarah filem minta saya jadi pelakon. Saya kata tak mau. Saya kira orang pergi panggung wayang. Orang tengok ni tutungan tu imam pergi panggung wayang. Tak bayang dulu. Bila lama, malah kami tunggu lama tak ada. Tengok wayang tak izin berlaku. Tak salah kan. Makcik dia pergi kat ngak, pergi opah biar pergi. Tak pernah dibuat orang tua pergi tengok wayang. Makan popcorn, dengan gigi tak ada, tekan biji jagung patah pula ibu. Tapi kalau ni saya terima belakang.
jadi hero. Saya kata dua kan. Satu kalau hang aku hero kan. Yang kedua hang aku dia watak jahat saya nak kasih sengat. Yang tu saya kata dulu dia. Pelakon dia tak ada campur lagi perempuan. Perempuan tak boleh mendedahkan aurat. Semua itu aurat. Cerita tentang Islamik, bawa pengajaran, dan tak ada benda haram dalam filem. Kita boleh, kita akan buat filem fully Islamic. Pasal Nabi pesan buat kita ni munkar, jauhi daripada munkar. Tunjuk pada orang, walaupun filem ni tak ada romen-romen, tak ada seksi-seksi, tapi boleh laku. Tak ada benda-benda rapat, tak ada melawak merapu, tapi kita cuba buat filem ni bagi laku. Tak apalah Tok Imam pergi lah main maaf tak mengoyak. Yang seterusnya ketiga, wanzur ma yu'jibu uzunaka, dan hendaklah kamu tengok ma yu'jibu uzunaka. Kamu kena tengok benda yang kamu suka dengar pada telinga. Kalau telinga kamu sendiri suka mendengar, ayyaqula lakal qaum idza kunta min 'indihim faqih. Kalau telinga kamu sendiri suka mendengar apa yang kamu cakap, maka kamu cakap. Maka kamu boleh cakap pada orang ramai di kalangan kamu. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ni nak cakap, Nabi pesan, cuba dengar pada telinga kamu sendiri. Kamu suka tak kalau orang cakap? Paksa kamu, apa yang kamu cakap? Kalau kamu suka, kamu cakap. Kalau kamu tak suka, tak payah. Wanzur alladhi taqrahu ay yaqula lakal qaum idza kunta min 'indihi faytan. Kalau benda yang kamu nak cakap tu benda yang kamu sendiri pun tak suka orang cakap kat kamu, maka elakkan daripada cakap. Nombor 3 pesan Nabi kepada kita, nak cakap ni kena tengok. Orang kita ni ada sebut cakap malam-malam lain, cakap siang-siang dan jemaah tak lupa peribahasa. Malam-malam padang-padang, siang-siang buat tak lupa. Nah, tengok tu kiri kanan dulu nak cakap. Nak cakap kena tengok dulu. Main udah main cakap. Kadang-kadang kita cakap ni tak suka kita. Kita duk kata dekat lelaki orang, tengok nanti orang lelaki, wah kau tu tengok kau macam mana. Dia datang, adik dia sebelah. Orang yang kita kata tu, adik dia sebelah kita. Tuan-tuan tahu, di sekolah saya ada 3-4 orang. Saya pun tak tahu. 3-4 orang penyanyi, pelakon, mak bapak dia duduk sekolah saya. Saya tak tahu. Mereka tak abang. Mereka pun tak abang kat saya. Ada satu juara akademi apa, mak dia ada kat sekolah saya. Saya tak tahu. Buatnya saya kutuk budak tu depan mak dia ni. Anak dia pelakon, duduk sekolah saya. Yang anak ni pelakon pak lawak ni, yang anak dia jadi pelakon pak lawak, mak bapak dia duduk mengaji dengan saya. Baru minggu lepas saya tahu anak dia tu Maharaja lawak. Anak saya tahu, kita nak kenal Maharaja apa, kopi Maharaja kita tahu. Rupanya anak ni program Maharaja lawak, anak dia masuk. Mak dia pula duduk mengaji dengan saya. Sebab tu nampak. Ada pula yang anak nakal dia pula mati COVID ni. Artis apa mati mengandung mak. Mak nakal dia tu semua. Kalau saya kata benda tak elok lah, apa asal? Kita ni tak tahu ni tuan-tuan, dalam kita masyarakat kita ni, dalam kaum kita ni, siapa orang kita? Kadang kita kata kat kedai tu, masak tak sedap, padahal pak dia sebelah kita. Makan nasi sana, kedai pak tu sedap. Dalam jadahnya kita. Bodoh kedai. Kali belikan pak, masam bila ni kali, pak dia sedap. Kadang kita kutuk dia pula, oh kaya tu, kaya apa itu mesti menang wekor. Tak ada adik dia sebelah kita.
Sebab tu Nabi kata, tengok dulu sekeliling kamu dengan siapa kamu nak cakap. Yang kedua, Nabi pesan, bila nak cakap tu cuba fikir dulu. Telinga kamu ni suka tak apa yang kamu cakap? Sebab tu kalau kita nak cakap, nak puji orang, puji belakang. Lagi bagus. Kalau tak ada benda nak cakap apa, diam. Diam. Kita duduk komen tu imam baca. Ini buat kaki imam. Imam tadi baca ayat pendek. Aku tak ada nak tengok dia rupa apa ni imam. Buat kepala lembek. Dia tak tahu cucu tu imam pula. Tok. Tadi ada orang tok. Dia kata apa? Tok tak jadi imam. Baca ayat pendek. Tak ada nak dia betul. Amin dia juga tok benar. Turun-turun. Jadi imam so aku tak mau aku tak dia tak. Sudah. Terasa tuan-tuan dia tak dia tak boleh imam. Jenuh tu lebih pula dengan diri imam. Lagi pendek ayat dia baca. Nak apa yang bagi tu? Rakaat satu-satu. Nak apa yang rakaat satu. Hak dua ni pasal dia. Baru hantar dia nak jadi imam. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak cakap berhati-hati. Macam saya ni nak ceramah. Sebab tu orang Arab kata bercakap ni lebih tajam daripada pedang. Pedang kalau saya ada, kalau saya mengamuk lah 3-4 orang depan ni, tak lari mana. Yang paling untung siapa? Pak depan pintu. Saya bawa pedang, dia lari. Sebab tu perkataan lebih bahaya daripada pedang. Pedang kalau dia libat depan saja. Tapi perkataan kalau dia libat, satu dunia boleh dengar. Sekarang apa yang kita tengok ni benda ni. Ni secara langsung sampai ke mana? Berapa ribu tu tengok kita sekarang. Hak sekarang, lepas ni tengok lagi. Bahayanya tuan-tuan kalau kita cakap tak berlapis, kalau kita cakap tak ada fakta, kalau kita cakap tak betul, kalau kita cakap salah, dia akan sewa satu dunia. Nak apa betul balik bukan senang. Sebab tu Nabi kata, wanzur, tengok apa benda yang kamu nak cakap. Jangan main sedap mulut saja nak cakap tentang mikrofon kat depan. Baik. Maksudnya hadis ini mengarahkan kita mengelokkan akhlak, menjauhkan umpat celah dan kata mengata sesama Islam. Baik, hadis yang ketiga. Fatul ilmi nisyan wa idha'atuhu an tuhadditha bihi ghaira ahli. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Nabi SAW sebut afatul ilmi an-nisyan. Penyakit kepada orang yang mengaji ni apa? Lupa. Afatul ilmi, penyakit orang mengaji apa dia? An-nisyan, lupa. Lagi yang kedua kata dia, wa idha'atuhu an tuhadditha bihi ghaira ahlihi. Yang kedua, dan kalau diajarkan ilmu kepada yang bukan tarafnya, itu nama dia sia-sia. Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ada dua benda yang disebut dalam hadis. Nombor satu, penyakit orang mengaji. Apa dia penyakit orang mengaji? Lupa, an-nisyan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni penyakit kita, penyakit lupa. Tak siapa lupa? Lupa. Lupa tu sifat kita. Ada lupa yang bagus, ada lupa yang tak bagus. Ada lupa tanda-tanda lain. Baik. Ada benda yang lupa sebagai satu nikmat. Sebagai suatu nikmat, Allah lupakan dia. Apa dia? Allah bagi kat orang perempuan. Dia lupa sakit bersalin. Waktu bersalin hari itu, letak hospital, dia buat macam siapa yang pernah tunggu isteri dia bersalin tak tahu. Dia dengar pada pengalaman. Tambah pula sekali beranak tu 4 bangsa sekali. Duduk berlawan. Aduh, Allah sakit. Mereka pula, ayo, kuat juga. Nek belum umur.
Habis-habis salin dia jahit lah apa semua ni. Dia kata kat lelaki dia, mau cik tak mau dah beranak. Seksa dengan beranak, cik tak mau dah. Mari pergi cik mengandung lah. Dalam duk tak mau mengandung pula. Allah bagi dia lupa. Kalau dah dia tak lupa, sakit salin, tak mau dah beranak macam mana. Abang nak beranak, cik tak mau, serik dah. Tapi Allah bagi bila mereka lupa bina supaya dapat nikmat manusia ni bertambah. Kalau tidak, siapa nak jadi khalifah? Yang kedua, lupa dengan sebab memaafkan orang kesalahan orang lain. Berapa banyak kita buat salah dengan isteri, kita minta maaf, isteri maafkan kita, dia lupa salah kita. Dia lupa sungguh, tuan-tuan. Cuba tengok Nabi Muhammad melupakan musuh-musuh Nabi Muhammad bila masuk Islam. Nabi sayang dekat mereka, Nabi bagi kerja dekat mereka. Nabi tak ada nak ingat. Itu lupa yang penuh dengan kenikmatan. Ada juga tuan-tuan lupa sebab dia benda tak penting. Sebab itu otak kita ni ada beberapa bahagian. Orang selalu sebut otak ni dua bahagian, otak kanan, otak kiri. Sebenarnya dia ada tiga. Dua otak ni kiri kanan, tapi dia ada tiga side. Side hak ni, hak depan sekali ni, side hak tengah, side hak belakang. Dia ada tiga side. Memanglah dua, kita tengok dua, tapi dia tiga peringkat. Peringkat pertama, duduk depan ni. Saya start kuliah tadi 8-5 minit. Apa yang tuan-tuan dengar tadi ni, sekejap ada, sekejap simpan, sekejap lupa. Apa yang saya ajar tadi? Pokok apa ingat? Man anta, ada ingat? Oh, ada yang man anta, lupa. Sebab tu dia bilang lupa apa. Otomatik dia kau dah ingat. Lupa dah, lupa apa. Sebab tang sini, apa yang kita dengar tadi baru tang sini ingat. Siapa yang sebut man anta tadi, tahu dia tak lupa. Sebab dia ingat tang sini. Aku dulu ingat dia tak kasi mengajar aku mana tak sampai sini. Satu lagi ingatan yang takkan hilang, nama dia di belakang. Di bahagian belakang kepala kita. Nama kita sendiri, nama anak, nama cucu, nama mak, nama kampung, nama negeri, dia takkan lupa di belakang. Sebab tu kalau tuan-tuan bertemu jatuh motor, benjol dari, insya-Allah tuan-tuan ingat. Mat, bengkok dah ni. Mat, kena. Ni bawa, dia sepak kita. Aku ingat lah, Pak Syed dia turun tertunggu. Tetapi kalau dia terlentang, jatuh bilik ayam batu tengah dulu, terlentang kepala ke belakang, cuba kita tanya. Mat, ni bawa Mat. Itu yang jadi bil. Seminggu tak ingat. Ni, hak belakang. Sebab tu orang tua besar, jangan tampar belakang kalau bergegar otak dia, ingatan dia lost. Dia habis. Berapa banyak orang yang jatuh bilik ayam, hak belakang. Cuba kita tanya, Haji Mat jatuh bilik ayam, dia tertumui ke terlintas? Dia tegak tu tak jatuh. Bodoh Aku tanya dia jatuh belakang ke depan, dia jatuh ke tepi. Yang tepi tak apa-apa, tu berhenti dulu. Tapi kalau jatuh ke belakang dia tuan-tuan, kadang dia koma, kadang dia resan, kadang dia tak ada. Dia tak ada. Sebab tu kalau hak belakang ni tuan-tuan lupa, tu nama dia sepatut tak boleh lupa. Nama apa? Kamu nama apa? Tu yang aku masuk hospital, lupa nama. Sebelum masuk ingat nama Osman. Bila masuk lupa tu. Nampak tak? Agak-agak kita nampak dia tu. Sebelum masuk hospital, ingat nama apa? Ingat nama Osman. Ni ingat lepas masuk ni. Tak ingat. Pak siapa? Bahagian belakang, switch dia kacau. Sebab tu bahagian switchboard belakang ni tuan-tuan ingat dia kacau. Kalau hak belakang ni dia kacau, dia jadi nyanyok, dia jadi gila, dia jadi pelupa. Sebab tu kalau kita nak ngaji, pastikan ilmu kita duduk tengah-tengah ataupun duduk belakang kepala.
InsyaAllah tak lupa lah. Kalau duduk tang sini tuan-tuan, keluar pada pintu cermin tu, dia tengok cakotia depan tu, dia lupa tu. Ni. Jadi waktu saya untuk mengaji dulu, macam mana nak bagi ingat supaya hafazan Quran ni melekat tak hak di tengah-tengah kepala, melekat terus di belakang kepala, macam kita lekat surah Al-Fatihah. Tuan-tuan hari ini melekat surah Al-Fatihah, tolaklah macam mana pun tak boleh lupa lah, pasal datang sini lah. Itu yang saya tu ajar budak-budak yang nak hafal Quran. Nombor 1, baca satu muka surat 40 kali. Tuan-tuan di sini yang nak hafal surah As-Sajdah, nak hafal surah Al-Insan, kok nak jadi imam lagi 2 tahun, baca surah As-Sajdah tu, satu muka surat tu 40 kali, satu ayat 40 kali, satu ayat 40 kali, lepas cukup 40 kali bawah. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh hafaz, tuan-tuan bila baca seolah-olah tuan-tuan nampak ayat Quran depan, maknanya ingatan kita ni dah kuat. Lepas tu pantang dia. Ada yang kata tak boleh makan kepala ikan lah, apa lah, bulan. Memang saya sepeda tak makan kepala ikan, kari apa semua tak makan. Sampai sekarang orang kata ustaz yang tu lah sedap beruskurang, sedap benda-benda lain ni. Sebab saya lebih sayang hafalan saya ni daripada benda. Saya takut bila makan benda-benda tu dia ganggu ingatan. Yang dua, jangan buat maksiat. Jangan duk tengok benda haram, dia ganggu kita punya ingatan. Al-ilmu nurun, kata guru Imam Syafi'i. Ilmu ni adalah cahaya. Nurullah la yahdi 'alal ma'asi. Cahaya Allah takkan masuk dalam orang yang buat maksiat. Cahaya takkan masuk dalam orang yang buat maksiat. Dan itulah penyakit orang yang mengaji. Nama dia apa? Nama dia lupa. Afatul 'an an-nisyan. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahlihi. Dia kata ilmu yang sia-sia ni apa? Ilmu yang sia-sia ialah ilmu yang diajar bukan pada orang dia. Bi ghairi ahlihi, bukan pada orang dia. Dia ngajar budak tadika ilmu rumah tangga. Budak tadika 5 tahun. Adik, hari ni kita nak belajar zihar kan? Ulang adik, zihar. Pakai tu apa? Budak zihar tu nak apa? Dia tak ada faedah untuk dia. Umur dia 4 tahun, dia ajar umrah dan haji. Dan tak saya dan apa semua pergi cerita ke budak tadika. Dia tak ada. Bukan semua ilmu nak belajar tak. Okey, nak mengajar ni kena tengok dengan siapa. Tuan-tuan, saya ni baru 2-3 hari ni start ceramah balik. Start kuliah balik. Tahu dah ceramah PKP, ceramah dalam Facebook. Dulu saya tak ada kuliah maghrib. Sebab apa? Sebab berceramah. Kuliah tak ada. Sebelum ceramah, kerja saya kuliah sepanjang masa. Saya start mengajar tahun 90. Tahun 90 dah start mengajar. Dah 32 tahun. Tua dah umur dah kan. Tapi nampak saya maintain muda melak. Nak tahu betul kan? Nak tahu betul. Dia kata sebelum 5. Baik, saya mengajar. Mula-mula kuliah maghrib. Ceramah kuliah. Ceramah tak ada. Dia buat kitab banyak. Saya macam kok masjid-masjid tentang Jangguih, Masjid Batu tahun 94-95. Sampai mengajar Sungai Dua, mengajar ke belah-belah pulau dulu-dulu. Lepas tu tak ada nak mengajar kitab. Dia pergi mengajar ceramah lah. Tak ada kitab, main ceramah. Buat di padang, buat di masjid, buat di stadium, buat di macam-macam, buat di TV. Lepas tu stop ceramah PKP. Ni baru nak start balik. Tak tahu lepas ni stop balik. Dia start dengan stop dua-dua semua. Tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan kalau saya ceramah di padang, di stadium,
kehadiran 5 sampai 15, 20 ribu. Tuan-tuan nak expect apa kalau kita ceramah di dalam stadium? Misalnya saya pergi ke Singapura, stadium Insun, tempat dia main AFF Suzuki ni, tempat tu saya ceramah di stadium. Stadium saya ceramah bila saya pergi Singapura. Atas stand tu penuh orang, di padang penuh orang, punya hebat orang Singapura. Tuan-tuan nak bayar apa kalau saya ceramah di situ? Dengan budak, dengan orang tua, dengan bersesak, dengan panas, dengan bunyi kereta, dengan ramai yang manusia. Boleh tak saya ceramah? Tuan-tuan, mengikut pandangan kita, Islam mengajar kepada kita, agak-agak daripada tidur ke, balik ke apa? Masa itu saya tak boleh nak buka syarah macam ni, tak boleh. Masa itu saya kena jadi penghibur untuk dia. Saya kena baca ayat Quran, saya kena baca hadis, saya kena menyanyi, saya kena gurau, saya kena melawak dengan mereka, saya kena serius. Supaya 2 jam mereka duduk dengan saya, mereka tak terasa. Budak tak teriak, yang isap okok pun tak jadi isap okok, yang nak balik pun tak jadi nak balik. 2 jam mereka tunggu stay. Itu cara kalau kita nak berhadapan dengan orang yang ramai-ramai di padang. Yang duduk dalam gelap duduk atas motor, yang duduk dengar dalam kereta ada, yang duduk dengar dalam van, yang duduk atas pokok, yang bawa kursi, yang tidur atas lantai, yang duduk atas padang, yang mari pula bukan Islam, yang mari pula yang tak tutup auratmu, tuan-tuan pergi ke Sabah, saya pergi ke Tawau, 30-40 ribu orang di padang-padangan. Nak cakap apa ni? Penuh Melayu berhujung ni. Saya kena gunakan energi yang lain, benda yang memudahkan mereka faham, yang memudahkan mereka dapat. Saya tak boleh nak bawa mengikut pendapat Syafi'i berpendapat bahawa benda itu adalah haram. Tetapi bagi pendapat Hambali mengatakan pula, sampai bila nak selesai? Hambali kata macam ni, Ibnu Taimiyah kata lagu ni, tapi pendapatnya dibantah pula oleh At-Tabari dibantah pula pada. Sampai bila nak bantah? Ini bukan kuliah. Sebab tu kalau kau nak cerita bab-bab yang dalil macam tu, kau pergi buka kuliah tu. Buka kuliah, ada dalam bilik aircon, ada kursi, ada kitab, ada semua. Buka. Masing-masing ada kitab, buka tadi. Ni cerita dia. Orang yang bercerita masalah dalil ni, mereka tak mengajak orang ramai. Dia tak mengajak orang mari duduk bawa usung, bawa kain, bawa tikar, mengaji. Tuan-tuan pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak. Sekali dia main, tuan-tuan, naik pick up. Daripada mana ni? Saya main nak pergi tu dengan sawit sepanjang jalan, naik bot, naik ferry pula. Boya nampak. Saya kata dalam hati saya, aduh orang, pokok ni punya sepi-sepi, ada orang. Tapi hati saya kata, insya-Allah kalau tak ada orang takkan dia bagi aku. Siapa nak dengar ceramah bila tak ada orang? Mainlah kita pula, ramai orang dekat jalan, masjid tak ada orang. Tu belik tak? Yang tempat mereka pula tak ada orang. Main ceramah tuan-tuan, main mana ni? Dia terbit sungguh. Nuhak pedalaman, terbit semua sekali. Subhanallah. Naik lori pickup dan tuan-tuan penuh kat belakang Haidar. Hak sewa van lagi, lampu kaya dah. Puak-puak ni kalau tuan-tuan nak mengajar apa kan? Tuan-tuan nak mengajar apa kan? Dia nak sesuatu benda yang sedar, yang mudah bagi dia faham, yang boleh dia amalkan, yang boleh dia ikut. Maka kita ajar mereka. Tapi untuk hak ngaji, hak betul-betul ini tuan-tuan, yang kena betul-betul nak bahaskan ilmu, tak boleh di situ. Sebab sekali lagi dia duduk tengok jam, dia gaduh nak balik. Ni nak jumpa balik Ustaz kali ni gila ni, tak jumpa dah kali ni, kali jumpa bukan senang nak balik Sabah Sarawak. Sebab tu kita ajar cara macam ni. Tapi untuk pengajar yang berkitab, pengajar yang perlukan dalil ni, menurut pendapat yang ni, menurut pendapat, ambil keputusan yang ada. Tempat dia di mana? Di universiti. Tempat dia di mana? Di madrasah. Tempat dia di mana? Pada orang yang ngaji tetap. Yang tu. Sebab tu kita baca hadis ni. Nabi sebut, nak mengajar orang, kena tengok dengan siapa yang kamu ajar. Sesuai untuk ilmu dia, ni dia ilmu dia. Sesuai untuk orang ni dia ilmu dia.
Macam tuan-tuan tengok dalam TV Forum Perdana Ehwal Islam, satu ahli panel 3 minit. Tuan-tuan nak expect apa 3 minit? Apalah huraian, tak ada dalil pun tak ada. 2 minit 50 saat. Tu dia punya manager floor, apa ni, apa pengurus pentas, dah buat isyarat suruh ni. Baru 3 minit. Nak cakap apa? Sebab tu bila kita bercakap dalam forum Perdana Ehwal Islam, kita kena cakap zat sekali, fakta sekali. Pasal apa? Pasal masa dia 3 minit yang ni, 3 minit yang ni, 3 minit ada moderator, 10 minit kita berehat sikit, kita jumpa selepas ni. Jangan mana-mana. Dah. Tapi orang tak faham. Orang kata apa, orang lain cakap, nak angkat sekali. Kok nak masa panjang sikit, saya dapat slot kalau dah jodoh setengah jam. Setengah jam kalau dah jodoh, cerita pasal keluarga. Tak apa. Dah orang komplain pula, tengah maghrib duduk siap. Orang main maghrib, kalau jodoh-jodoh apa ni, kalau dah jodoh. Astagfirullahaladzim. Dia tak tahu hadis Sabah Sarawak ni pukul 6 masuk maghrib. Tetapi Sabah Sarawak maghrib tu apa? Mereka target Sabah Sarawak Brunei. Sebab tu mereka siap 7.30. Sana dah habis maghrib. Kita baru nak start. Mereka target sana. Sebab tu kalau ada jodoh di Brunei, di Sabah Sarawak cukup laku kan. Sebab siapa? Mereka tak tahu dia apa lah. Mereka tak tunggu berita. Tengok dulu. Itu nama dia teknik pemasaran. Kalau kita menggunakan teknik pemasaran yang betul, cara yang betul dalam kita nak mengajar, insya-Allah orang suka dengan teknik pengajaran kita. Kena bijak ni, hak mengajar ni tuan-tuan ni, hak kena kuliah maghrib ni kena bijak. Macam mana nak tarik orang? Sebab tu kalau kita ceramah 4 orang yang main, jangan duk marah pada orang yang main 4,000. Saya main 4 orang. Dia main 4,000 ni apa? Saya ni mengaji di Mesir ni. Oh sudah. Memanglah tuan mengaji di Mesir, tapi tuan nak baca lambat nak je tapi. Nah, maka jangan nak tak. Tinggal 4 orang tu. Jadi janganlah kita tu marahkan orang. Sebab tu Nabi ajak dah. Nabi ajak pada kita mengajar mengikut ahlinya. Jadi kalau kita pergi, Ustaz pergi ceramah dekat budak tadika, pergi. Ni jangan Ustaz boleh cakap budak tadika, kita jadi tadika. Okey adik-adik, buat tangan macam Ustaz, pakat buat semua. Okey, macam ni. Satu, pakat buat satu, tadika. Saya sayang Allah, dua. Tu budak tadika. Jangan pergi masjid. Tok Imam, satu saja. Tok Imam jadi bodoh, Tok Imam. Jadi mengajaklah orang mengikut kepada keahlian mereka. Baik, hadis yang seterusnya. Afaduddin salata. Faqihu fajir wa imamun jair wa mujtahidun jahil. Penyakit bagi agama ni ada 3. Afaduddin, bukan afatul ladzi pula. Tengok betul. Tosek tu kelabu. Afaduddin, penyakit agama ni ada 3. Salata. Faqihun fajir, alim tapi jahat. Itu penyakit agama. Kita harap dia lah alim, dia lah cerdas. Betul, dia pula biar orang buat jahat. Patut dia lah mempertahankan sunnah Nabi. Dia pula menghalalkan orang ikut, orang bantah sunnah Nabi. 2. Wa imamun jahilun, pemimpin yang zalim. Patut dia jaga rakyat. Dia pula pergi cocok macam-macam. Kita kata tangguh lalu gaji lu tak apa, hak 5 tahun pun kena. Sudah pun tak gaji habis kan dulu, cek dulu, gaji dulu. Dia kata tak, aku suka dia. Yang ketiga apa dia? Wa mujtahidun jahil. Orang yang jahil tapi mengaku mujtahid. Ada 3 penyakit yang Nabi sebut penyakit yang merosakkan agama kita.
Nombor satu, orang alim tapi jahat. Yang Nabi sebut dalam hadis, min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'mud. Daripada mereka lah timbulnya fitnah, dan fitnah itu akan kembali pada mereka. Nabi sebut di akhir zaman yang paling jahat siapa dia? Bukan Aisyah Dadah. Nabi kata manusia yang paling jahat yang duduk bawah langit ni siapa? Ulama'uhum syarri man tahta adin sama. Ulama-ulama mereka adalah yang paling jahat sekali yang duduk di bawah langit. Bayangkan. Saya tak mau tentang sebab tu saya tak ulama. Tak apa, saya tu gurau tak apa. Nabi kata paling jahat dekat kiamat ni ulama. Daripada mereka nak menyuarakan fitnah, dan fitnah kembali kepada mereka. Nombor dua kata Nabi, wa imamun jair, pemimpin yang soleh. Yang ketiga kata Nabi, wa mujtahidun jahil, orang yang jahil yang mengaku dia adalah mujtahid, dia boleh buat hukum. Saya tak boleh buat hukum, saya membacakan hukum. Ustaz, apa hukum yang ni? Mengikut pendapat mazhab Syafi'i, hukum dia yang ni. Yang tu je saya boleh buat. Saya tak boleh buat hukum saya. Kalau kita melihat kepada siapa nak melihat kepada siapa? Sebab tu kita perlukan kepada ulama. Sebab kita tak arah kepada mujtahid. Tapi hari ni orang dengan beraninya, saya tak mau ikut mazhab. Saya nak direct dengan Nabi. Allahu Akbar. Dan zaman Nabi dulu Ustaz, dia tak ada ulama mazhab. Kenapa hari ini ada mazhab? Saya tak ikut Nabi. Tuan-tuan jumpa ada orang dia ni. Jumpa. Saya pun jumpa. Ni hantar surat je lah. Hantar mesej je lah. Satu hari saya ni rajin. Saya kata kat PA saya, imbat dia main. Jumpa saya tanya menyembah minum kopi. Dia main orang tak. Dia kata saya tak mau ikut mazhab. Apa Syafi'i ni main lah. Saya kata macam ni. Jadi abang nak buat apa? Saya nak ikut Nabi tu. Direct pada Nabi. Tapi terus set to the point. Abang baca Quran. Baca. Abang belajar dan baca Quran. Belajar dengan apa? Ustazah tahun kecil dulu lah. Ustazah tu masuk kapal lagi dengan kapal. Tak direct dengan Nabi. Ya, direct dengan Nabi. Pergi Madinah tu. Kenapa nak cari ustaz? Kenapa nak cari ustaz? Ustazah tu, dia mengajar abang, dia mengaji dengan apa? Sebelum dia mengajar abang, dia mesti mengaji dulu. Dia mengaji dengan tok guru dia. Tok guru dia mengaji dengan apa? Tok guru dia, tok guru atas tok guru last kali pergi ke Nabi. Bukanlah sekali dia pergi ke setan. Faham? Abang ngaji fiqah ni, ngaji dengan siapa? Ustaz ni. Last sekali dia pergi pada siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pergi pada siapa? Pergi pada Imam Malik. Imam Malik pergi pada siapa? Pergi pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi tu pergi pada siapa? Pergi pada Nabi. Dia bukan pergi kat Iblis. Yang abang tak nak ikut sahabat ni, tak nak ikut ulama tu siapa? Dia nak buat fatwa sendiri ni pasal siapa? Kita tak layak. Ini pening. Pelik-pelik zaman-zaman sekarang ni tuan-tuan, kamera depan mata, mikrofon depan muka, dia boleh cakap sendiri mengikut apa yang dia nak cakap. Maka keluarlah kenyataan yang hari ini yang bukan-bukan, ajaran yang bukan-bukan. Pasal apa? Pasal kita dah baca ni, jahil tapi mengaku pandai. Jahilun wa mujtahidun jahil. Dia rasa dia mujtahid padahal dia jahil. Baik, ayatul munafik salas. Tanda-tanda munafik itu 3. Iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Rawahu Syaikhani an Abi Hurairah. Alamat munafik
tanda munafik itu 3. Bercakap ketika berdusta, ketika bercerita. Bercakap. 2. Mungkir janji apabila dia berjanji. 3. Khianat apabila diberi amanah. Jadi saya nak urai, tuan-tuan baca kecil jadi sini. Baik, yang terakhir malam ni, yang ke-6. Ayatul izzi wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Rawahu al-Imam Ahmad. Baik, apakah dia ayat yang menunjukkan kemuliaan Allah? Ayat dia ialah alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji hanyalah bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Tuan-tuan boleh ambil daripada mana ni? Tuan-tuan boleh ambil daripada surah Al-Isra ayat yang ke-111. Baca ayat ini selalu. Doa kita baca yang ni, baca selalu, insya-Allah Allah Taala berikan kemuliaan kepada kita. Allah berikan kebaikan dengan kita. Ayat dia senang dia. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Surah Al-Isra ayat 111. Jadikan sebagai permulaan kita, percakapan kita, mudah-mudahan ada kebaikan. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min khilafik ya qahhar jabbar muntakim. Allahu ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahaba wa ya hazim al-ahzab izzinhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.